Okay guys, tutorial sebelum ni kita menghasilkan JSON formatted data menggunakan PHP dengan MySQL, extract data record daripada MySQL, dan kita publish menggunakan JSON encoder. JSON encoder yang ada dalam PHP. JSON encoder itu ada satu function yang ada dalam PHP. So ini adalah backend ataupun database online yang kita akan hantar ke dalam interface Ionic ataupun mobile interface. Jadi sekarang apabila kita dah dapat data macam ni, macam mana kita nak extract daripada cuba extract daripada backend kita dan paparkan dalam mobile interface. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk juga yang mana kita dah upload kod untuk PHP semua tu dalam GitHub. So ini addressnya. Nanti kalau korang boleh rujuk link ini saya dah sertakan dalam description. Okay, boleh rujuk link GitHub kita ni dalam description. Okay, ini semua adalah boleh download secara percuma, no problem. Dan kemudian korang boleh download dia punya PHP database connectivity di sini. Itu ada dalam video yang sebelum ni, iaitu part 1. Sekarang ni kita berada part 2 yang mana saya akan tunjuk macam mana nak link data ini dalam bentuk JSON format, disedut oleh Ionic dan paparkan dalam interface Ionic. Okay, tapi sebelum tu saya nak create satu projek barulah, iaitu Ionic project baru. So macam mana kita nak create Ionic project baru? Kita pergi kepada command prompt. Okay, kita pergi kepada command prompt. Dan di sini saya akan buat satu projek baru dalam nak create project Ionic. Saya mula daripada awal lah. Saya install dulu Node.js. Obviously kita kena download dan install Node.js. Lepas kita install dan download Node.js, kita run npm install -g untuk dapatkan Ionic CLI yang terkini. Ionic/CLI. Proses ni mungkin ambil masa sikit, tapi sebelum nak install npm install -g Ionic CLI ni, pastikan korang install Node.js dulu ya. Pastikan install Node.js. Kalau case sekarang ni saya install Node.js version 14 yang terkini lah. Tak tahulah next time dia dah wajibkan Node.js 16 ke macam mana, tapi sekarang ni saya gunakan Node.js 14 yang terkini. So yang kedua, kadang-kadang saya gunakan npm install -g. Ini adalah Angular CLI. Okay, dan seterusnya saya akan install satu projek Ionic baru, Ionic start. Ionic start. Apa nama dia? JSON. Ini contohnya lah. Ini adalah satu projek. Nama dia Ion JSON dan saya akan gunakan tabs. Okay, sorry. Silap. Macam biasa pilih Angular. Angular yang ni, enter. Sekejap, saya tak pasti kenapa. Okay. Angular framework, dan dia akan download satu projek Ionic baru. Okay, create free, no. Type N, enter. Okay, done. Untuk seterusnya, kita masuk ke folder tadi, Ionic JSON. Ini adalah folder projek Ionic kita. Kita masuk ke situ, cd ion JSON. Enter. Ion JSON dan run Ionic serve. Ionic serve saja ya. Okay, selepas dia selesai run Ionic serve ni, kita akan dapat ini adalah interface Ionic kita.
Ini basic interface je lah, dia kosong. Okay, so untuk turusan seterusnya, kita akan buka dalam code editor. Kita buka open folder. Then kita akan pergi ke dalam D kita tadi tu. Then kita cari Ionic JSON kita. Ini adalah folder dia. Okay, ini kita gunakan VS Code ya. Daripada VS Code, kita open folder, kita nampak kod project Ionic. Dan untuk tujuan ini, kita perlu add satu what we call as third party lah, plugin yang nama dia HTTP client. So apa yang kita kena buat adalah first kita kena pergi kepada appmodule.ts. Sebelum saya modify dia punya screen, saya akan pergi kat sini. Nama dia appmodule.ts. Okay, file ni adalah appmodule.ts. File name dia ada dalam src/app.module.ts. Okay, itu file dia. Dan untuk tujuan menggunakan HTTP client ini, saya akan add import line. Satu line ini import untuk saya import HTTP client module. So HTTP client module ni kita gunakan untuk kita capture ataupun proses ni lah, apa namanya, JSON punya data tu lah. Okay, kita dapatkan daripada Angular Common HTTP. Ini yang saya install npm install. Tadi ada step npm install Angular/CLI. So ini antaranya lah keperluan dia. Okay. Dan kemudian untuk HTTP client ni kita kena import. Kita kena letak dalam import imports ni. Ni tambah di sini juga, iaitu HTTP client module, letak di sini. Koma. Okay, ini adalah senarai plugin yang kita nak import untuk projek kita. Okay, itu dua perkara yang kita perlu letak dalam appmodule.ts. Okay, sebelum kita boleh gunakan HTTP client module ni. HTTP client module ni adalah plugin untuk kita communicate dengan backend kita lah, server luar. Dan kita boleh gunakan JSON tu nantilah, dia boleh interpret JSON data. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita nak modify kita punya screen. Okey, sebelum kita modify kita punya screen, saya nak kita lihat kita punya operasi dalam tab 1, iaitu TS file je lah. Operasi dalam tab 1 TS page.ts. Okey, so dalam tab operasi .ts ni, tab 1.page.ts ni adalah pada tab 1.page.ts. Senang saya letak macam ni, file name. Sebab sekarang ni saya merujuk kepada tab 1.page.ts. Okey, so yang pertama obviously kita kena import ni lah, HTTP client dan HTTP header. Sebab kita nak pakai di sini juga. Okey, kita nak pakai di sini juga kita punya HTTP client dan juga HTTP headers. HTTP client tadi kita letak dalam modul TS. Okey. Dan kemudian untuk tujuan untuk kita dapatkan okey, first kita kena define kita punya okey, kita kena define URL. Okey, kita kena define URL kita. Saya letak kat sini lah. So ini adalah variable declaration. So kita akan banyak lompat ke atas balik ya. URL any. Contoh dia lah. URL any. Mungkin kita nak tambah sikit kot. Risau kita confuse. URL listing. So dalam URL listing ni
kita akan letak, okay, kita akan letak sini get data data function. Kita akan create satu get data function so that nanti dalam interface kita boleh call saja function ini untuk execute kita punya kita execute kita punya search lah. Kalau kita tak search atau kita nak, ni sebenarnya saya dapat daripada link yang kita dah create tadi dalam localhost, dan saya define kat sini dia punya parameter dia iaitu key. Okay, ini adalah cara macam mana untuk kita define kita punya parameter yang kita nak hantar. Contohnya kita nak cari specific user request, so kita boleh letak parameter apa yang user cari ini pada key. Okay, mana saya dapat ni, sebenarnya dia merujuk kepada benda ni lah yang ada JSON ni. Okay, saya perlukan dari sini, saya dapatkan dari sini. Okay, localhost Ionic, benda ni boleh beroperasi kalau kita buat testing pada localhost juga. Maksudnya kalau katakan apps Ionic kita nanti kita run pada localhost dan kita punya backend pun run pada localhost, so dia boleh communicate lah, tak masalah. Cumanya kalau katakan apps kita tu kita run pada satu device lain, telefon lain, itu mungkin ada masalah sikit, tapi ada workaround dia, kita boleh tukar kepada IP. Tapi dengan syarat telefon yang ada apps Ionic itu beserta dengan laptop tu berada pada Unify ataupun pada Wi-Fi yang sama. Kalau nak jadikan dia globally accessible, so kita kena pindahkan JSON code ini ataupun PHP code yang generate JSON ni pada satu server yang berada pada public domain lah. Itu nanti saya tunjuk kemudian. So, sekarang ni saya nak tunjuk pada localhost dulu. Okay, so saya ambil dari sini, then saya masukkan kepada URL listing ini. Mungkin kod ni agak panjang, dan korang boleh rujuk sebenarnya dalam GitHub. Okay, boleh dapat daripada GitHub lah. GitHub kita macam biasa, saya letak di sini lah. Okay, GitHub kita. Ini GitHub kita. Okay, so boleh rujuk kat sini lah. Kalau korang nak rujuk pada GitHub, ini adalah GitHub kita. Boleh rujuk kat description. Okay, kod-kod situ, saya bagi link. Boleh rujuk dalam description link GitHub ini. Dan seterusnya, apa yang kita akan kena buat adalah okay. Kod ni agak panjang sebenarnya. Saya perlukan HTTP GET. Ada satu lagi line yang saya terlupa, iaitu kita kena letak HTTP client objek kita, dan kita create satu objek nama dia HTTP. Ini kelas dia HTTP client yang akan, ini adalah objek yang akan communicate dengan kita punya backend lah, JSON. Dan kita akan run kita punya this.getData function. Okay, kita run function getData ni daripada constructor, dan kita akan define juga HTTP client dengan nama HTTP. Itu adalah objek kita. So, kod dia panjang. So, saya sertakan ni terus lah. Kalau nak saya type satu-satu, dia akan ambil lama sikit proses. So, ini adalah apa yang kita akan buat, iaitu kita akan cuba append application JSON pada header, and then kita boleh gunakan get method. Get method lah. Dia ada post dengan ada get. Post nanti saya tunjuk masa insert record. So, sekarang ni untuk setakat capture ataupun buat search, kita akan gunakan get method. Okay, kita akan gunakan get method. Dia asalnya daripada HTTP client punya ni lah, library. Dia ada get method. Okay, dia ada get method kat situ. Okay, dia ada get, dia ada post. Ini tertakluk kepada jenis data yang kita nak hantar lah, atau method yang kita nak hantar. Konsep saya sama lebih kurang macam HTML. Form. Apabila form tersebut kita hantar menggunakan post, dia ada features dia. Ataupun bila kita hantar dengan get, ada features dia. Normally kalau kita upload data ataupun record baru, kita gunakan post. Sebab ada kemungkinan kita memerlukan data yang panjang untuk kita simpan. Tapi untuk setakat gunakan untuk buat searching, kita boleh gunakan get saja. Nak search gunakan post pun boleh. Tapi untuk simplify, kali ni saya gunakan get.
Next time, part 3, video part 3 saya akan tunjuk macam nak gunakan post. Dalam get ini dia perlukan URL yang kita nak buat carian tu, dan ini adalah parameter untuk kita hantar user punya request, apa bendanya. Dan kita nampak kat sini ada headers, ada aduan list ni, mungkin ni tak declare lah. So saya just declare dia sebagai any lah, semua benda tu saya declare sebagai any. Saya declare sebagai any macam ni je. Just declaration lah, URL listing ni sebab dah declare, so buang lah. Okay, headers kat sini nampak tak? Ada tak? Tak ada. This headers, HTTP headers. Does not exist. Oh, saya tak letak. Okay, headers ini. Aduan list pun tak masuk juga. Okay, just define sebagai ini je lah. Aduan list. Okay, so apabila request ini berjaya, dia akan keluarlah log untuk berjaya, dan dia akan masukkan dalam apa yang record yang di capture tu dalam aduan list. Kalau katakan ada error, contohnya macam SQL error ke, data error ke, whatever error, dia akan keluar console error, dan dia akan cuba paparkan apa yang berlaku pada error tu lah, message yang berlaku pada error. Error ni ada possibility mungkin error 404, iaitu file tak dijumpai, ataupun error 500. Error 500 ni melibatkan server punya concern, server tak dijumpai, ataupun kalau berjaya dia akan bagi server kod 200. So itu benda-benda kod server yang kritikal lah. Kod 200 untuk berjaya, 404 tu object not found, kalau 500 tu error server error. Okay, so nanti bila kita lihat kat sini, ini cuma dia capture data tau. Dia baru capture data. So untuk paparkan, okay, untuk kita paparkan dalam interface kita perlukan edit pada HTML lah. Kita perlu adjust pada HTML, tab1.page.html. Macam biasa kita akan masukkan satu kod untuk kita cuba buat listing ataupun buat search. Tak apa, so saya tunjuk dulu kat sini. Saya buang ini, just dapatkan konten dia sahaja. Okey, ion content. Mula-mula saya akan cuba buat paparan ataupun listing saja. Nak buat listing senang saja. Contohnya kita nak paparkan dalam bentuk ion item. So setiap record saya akan paparkan dalam item. So, nanti kita akan paparkan di sinilah. Ion item. Sebelum tu saya just tukar ni lah, aduan list, okay. Then untuk ion item ni, memandangkan kita nak populate data dalam record yang banyak, most likely kita terpaksa menggunakan loop lah. Sebelum ni kita pernah belajar menggunakan ng4, yang mana ini tertakluk kepada kita cuba dapatkan daripada aduan list lah. Aduan list ni kat mana? Saya dah declare dalam tab1.page.ts lah. Aduan list ni adalah array yang akan memegang semua record tu. Kalau kita fetch data kat sini kan, so kita ada record pertama, record kedua, record ketiga, record keempat dan record ke-11 ni. So ini adalah semua data yang kita akan push masuk ke dalam aduan list. Ni aduan list. Aduan list ni dia akan simpan semua data tu lah. Okay, dan dia ada cara untuk encode semua tu, tapi dia dah built in dalam Ionic. So kita boleh gunakan daripada aduan list ni, kita capture satu record dulu, iaitu dengan meletakkan let aduan list. So bila setiap kali di rotation, dia akan capture satu record daripada aduan list. So satu record daripada aduan list ni dia akan masuk dalam aduan. So untuk paparkan value dalam aduan ni, kita boleh gunakan simbol blade ini.
Okey, simbol blade ini. So kita buat aduan dot deskripsi. Okey, kita test yang tu dulu. Boleh tak? Okey, kita test yang dulu. Boleh tak dia berjaya? So kita pergi balik ke dalam undefined key, undefined error connection refuse. Okey, error connection refuse. Saya duk poyo-poyo ni rupanya server kita tak on. Server kita tak on. Tadi saya off kan, sorry. Ya, kita kena, ni server kita kena start all. Kita ada Apache, ada MySQL. Boleh tak kita pi balik? Okey, berjaya. Tapi saya tak nampak apa-apa dalam data ni. Sepatutnya dia keluar kat dalam item ni lah, aduan list. Okey, so kita lihat balik apa masalah dia. Key ni. Key ni kita kena define sikit. Okey, key ni ada problem sikit sebab sepatutnya kita kena set dia sebagai null lah. Kalau tak kalau tiada carian, kita akan set dia sebagai null. Sebab saya tak buat search bar lagi, so saya tak boleh nak convey carian itu kepada saya tak nak convey carian tu lah. Okay, so key ni macam mana kita nak buat supaya kita hantar key ni ke sebab key tu tak ada, jadi saya just abaikan dululah. Okay, key tu tak ada lagi, so saya abaikan macam ni. Sorry, single. Okay. Saya abaikan dulu key. So kita test balik. Okay. So sebab key tu sepatutnya kita ada search, ada satu search bar. Okay, kita akan tambah nanti search bar so that kita boleh masukkan key. So sekarang ni dia tak merujuk kepada apa-apa key, so dia akan simply list down all lah, list down all. So apa yang ada di capture ni sebenarnya datang dari mana? Dari sini. Tu nampak. So apa yang di capture ni datang daripada ni. Tong sampah tidak disediakan, sampah berterabur. Dan kita ada bumbung hentian bas bocor, tiang patah, deskripsi. Ada 5 item lah. Okay. So kalau katakan kita nak buat search, kita akan adjust sikit supaya kita boleh accommodate what we call as search bar. Okay, kita boleh accommodate search bar. Di sini mana letaknya search bar? Dalam HTML lah, obviously. Search bar kat atas ni. Kita buat search bar. Okay, kat sini kita buat search bar. Ni dia punya Ion search bar. Dan kita akan set key dia ni menggunakan ng model ni. Kat sini baru dia boleh dapat key punya value ataupun apa yang user key in. Apabila perubahan tu berlaku pada text box search, dia akan terus capture get data dan dia akan display berdasarkan request daripada user tu lah. Cumanya pada .ts ni kita kena adjust balik so that kita boleh tambah parameter yang user cari, menambah key sama dengan this.key. Ini datang daripada mana? Okay, this.key ni datang daripada mana? Dari sini, dari key. Dan data ni macam mana dia capture daripada interface? Di sini. Dia assign ng model sebagai key. So dia capture dari sini. So whatever text box yang appear kat sini, ni nampak ni tak? Nampak ada text box ni, ada carian ni kan. Contohnya kita search for sampah. Ni. Tadi ada 5 kan, sekarang ni cuma ada 2. So kita try type untuk tong. Tong sampah tak disediakan, ada 1. Kita try search for bus, ada 1 je maklumat pasal bus.
Kalau katakan kita clear kan, so dia akan bagi key tu sebagai null. So dengan key null dia akan paparkan semua, which is not practical lah, tapi tak apa, just nak paparkan dalam bentuk macam ni je lah. Okay, kita dah cuba usahakan dan Alhamdulillah boleh rujuk dia punya code dalam GitHub. Okay, GitHub dia ada code dia. Okay, terima kasih guys. Assalamualaikum.